Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Produk disangka alas kaki tertera gambar Kaabah yang dirampas Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jains di sebuah pasar raya di Batu Pahat Johor pada Selasa lepas merupakan sejadah mini. Pasar raya berkenaan dan syarikat pembekal produk itu dalam kenyataan bersama hari ini menjelaskan kekeliruan timbul berikutan barangan tersebut dilabel secara tidak tepat sebagai alas pintu. Sebaik menerima maklumat, deskripsi produk tersebut telah dibetulkan serta-merta dalam sistem pengurusan barangan sebagai sejadah. Menurut kenyataan itu, syarikat pembekal itu merupakan perusahaan kecil sederhana 100% milik Bumi Putra dan Islam yang membekalkan pakaian muslimah patuh syariah serta produk lain termasuk sejadah, permadani dan tikar. Kedua-dua pihak akan terus bekerjasama dengan Jains dan mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya terdapat sebarang maklumat lanjut yang diperlukan. Kedua-dua pihak berharap kenyataan tersebut akan menjelaskan sebarang keraguan mengenai isu berkenaan. Selain berharap spekulasi yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat berbilang kaum akan dihentikan. Terdahulu Esko Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid memaklumkan pengurusan pasaraya berkenaan telah dipanggil memberi keterangan. Amaran juga diberi kepada pihak terlibat agar tidak menjual sesuatu produk yang menyentuh sensitiviti masyarakat. Sebab ini itulah di media sosial berhubung alas kaki tersebut yang dijual di sebuah pasaraya terkenal di Batu Pahat. Seorang pengguna memaknai gambar alas kaki itu selepas terkejut melihat gambar tertera Kaabah. Malaysia kutuk keras serangan kejam tentera Israel pada Jumaat di Rafah yang secara terang-terangan menyerang dan mencederakan konvoi bantuan kemanusiaan dan sukarelawan. Ini termasuk petugas bantuan yang mengendalikan bantuan dari Malaysia melalui Op Ehsan. Wisma Putra tegaskan serangan terhadap pekerja kemanusiaan, sukarelawan dan individu tidak bersenjata yang menjalankan usaha bantuan sama sekali tidak boleh diterima. Tindakan terbabit mencerminkan kekejaman Israel yang melampaui sebarang pemahaman atau justifikasi. Justru masyarakat antarabangsa digesa bersatu dan menuntut agar Israel hentikan tindakan tidak berperi kemanusiaan itu dan bertanggungjawab ke atas jenayah mereka. Ini adalah kali kedua Op Ehsan terganggu dan nyawa sukarelawan terlibat dibahayakan tanpa sebab. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat dalam nahas kereta kabel di Antalya, Turkiye pada Jumaat. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan Konsulat Jeneral Malaysia di Istanbul sedang memantau rapi nahas terbabit. Ia mengakibatkan seorang terkorban, 10 cedera dan lebih 100 orang terperangkap di sepanjang talian kereta kabel itu. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsulat boleh menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Ankara. Mereka juga boleh menghubungi Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia Istanbul. Malaysia Airlines MAS akan mengubah laluan penerbangan antara Kuala Lumpur dan London untuk mengelak ruang udara Iran berikutan ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah. MAS, Air India, Qantas Australia serta syarikat penerbangan Jerman Lufthansa adalah antara syarikat penerbangan pertama yang mengubah laluan penerbangan buat sementara waktu kerana bimbang Iran akan menyerang Israel. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilaporkan berkata beliau berasaskan Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dengan lebih cepat daripada jangkaan. Ancaman Iran terhadap Israel semakin meningkat berikutan serangan udara ke atas pekarangan kedutaan Iran di Syria 1 April lepas yang mengorbankan beberapa jeneral tentera. Bagi Air Asia pula, tiada satu pun laluan semasanya menggunakan ruang udara Iran. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menyita kad SIM dan telefon bimbit milik pengendali portal berita. Peranti tersebut digunakan untuk memaknai kandungan yang boleh mengakibatkan kekeliruan. Pengendali akaun media sosial berkenaan tampil memberi keterangannya di Ibu Pejabat MCMC semalam. Kertas siasatan akan diserahkan kepada Jabatan Program Negara untuk tindakan lanjut. MCMC memandang serius penularan video berdurasi lebih 1 minit terbabit yang merupakan simulasi pegawai awam bertanyakan mengenai status permohonan kuartus kerajaan.
Tuntutan peruntukan oleh Wakil Rakyat Pembangkang akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Madani 17 April ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia hasil pertemuannya bersama Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen pada 19 Mac lalu. Pertemuan turut disertai Ketua Whip Pembangkang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Kami akan berbincang di kerajaan peringkat Majlis Perpaduan Kerajaan Madani. Ya, akan ada mesyuarat dan saya akan bentangkan dan di situ kita akan kemukakanlah. Kementerian Pendidikan memperluas pengambilan calon guru tajaan kementerian itu bagi mengikuti latihan pra-perkhidmatan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP ia dilaksanakan bagi ambilan tahun ini. KPM memaklumkan ia diperluaskan kepada lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan program matrikulasi. Inisiatif itu bagi membuka peluang kepada lebih ramai calon yang berminat untuk menjadi guru untuk memohon kemasukan ke program PISMP. Selain itu, ia juga dapat memastikan calon terbaik dipilih bagi mengikuti program sama. Inisiatif itu juga bukti komitmen berterusan KPM dalam menangani isu kekurangan guru. Calon yang terpilih akan dilatih di Institut Pendidikan Guru dalam pelbagai bidang pengkhususan untuk tempoh kursus selama 4 tahun. Projek pembangunan Lembah Teknologi Tinggi Automotif AHTV di Tanjung Malim bernilai RM32 bilion akan berimpak positif pada harga dan pembangunan hartanah di Batam Padang dan Bido. Tanjung Malim bakal menyaksikan limpahan ekonomi daripada aktiviti projek pembangunan AHTV yang dijangka menjana sebanyak 370,000 peluang pekerjaan sepanjang tempoh pembinaan dan 160,000 apabila beroperasi kelak. Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad berkata kerajaan negeri menerusi Lembaga Perumahan Hartanah Perak mengambil inisiatif menyediakan projek perumahan baru bagi menampung permintaan tinggi daerah itu. Projek perumahan melalui kerjasama awam swasta yang dilaksanakan itu boleh diperkasakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui projek perumahan untuk rakyat. Justru beliau menyuruh pihak pemaju swasta untuk terus bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membangunkan lebih banyak kawasan perumahan di Perak melalui kepelbagaian tawaran perumahan sama ada berkonsepkan rumah mampu milik maupun dengan harga tawaran berpatutan. 24 individu ditahan APMM Pulau Pinang atas pelbagai kesalahan bagi tempoh Januari 2024 sehingga kini. Ia termasuk pendatang asing tanpa izin parti, tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan melanggar syarat sah lesen. Menerusi Obhas Pagar Laut yang bermula dilaksanakan 18 Mac lepas, Maritim Malaysia telah bertindak mengawal dan melindung negara daripada pelbagai ancaman jenayah di perairan seluruh negara. Panjang bulan Ramadan ini juga kita akan memastikan tiada sebarang penyelundupan memasuki perairan Pulau Pinang, terutamanya mercun, bunga api dan barang kontraben. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 dan Seksyen 56-1A-A Akta Imigresen 1959 Palang 63. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin. Pasti merdeka.